Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatimi binti Wahid sebagai pengacara anda hari ini pada petang ini, dan selamat berpuasa. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang topik sungai kita. Apa itu sungai kita? Iaitu sungai kita di sini. Anda nampak ini sungai kita? Anda tengoklah di bawah sana. Banyak sampah sarap yang berlaku atas pembuangan sampah yang tidak terkawal. Kalau anda lihat sekarang ini memang banyak tak tersampah lah. Sebab kita sungai kita dijaga oleh Jabatan Kebersihan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus menjaga kebersihan kerana sungai ini penting. Dia membawa kesejukan, kebersihan dan sumber air juga kalau kita memerlukan. Jadi saya akan sampaikan seterusnya kepada pengacara kita yang akan datang. Assalamualaikum, nama saya Nur Nadia binti Nazaruddin, pengacara seterusnya. Dari duduk sini saya ingin menyampaikan beberapa isu tentang pembuangan sampah di Sungai Melaka. Saya ditempatkan di asrama Bacan dan selama tempoh saya belajar di sini, saya dapati kanak-kanak membuang sampah rata-rata di dalam sungai kerana pada mereka sungai itu tidak penting. Terdapat juga setengah jenis ibu bapa yang tidak ambil edah tentang kebersihan sungai. Oleh itu, sikap masyarakat yang tidak prihatin dan mereka tidak mempunyai kesedaran tentang pentingnya sungai kepada kehidupan manusia dan haiwan. Selain itu, pembuangan sisa toksik dari sebuah kilang boleh dapati mencemari pencemaran udara. Seterusnya, pembuangan sisa kubahan terus di sungai. Terdapat kilang yang membuang sisa kubahan terus di sungai yang tak dapat dirawat terlebih dahulu. Akhir sekali, masyarakat perlulah menjaga kebersihan sungai dan membuanglah sampah di tempat yang sedia ada, dan sayangilah sungai kita. Dan bagi pihak wajib atau pihak kerajaan swasta semua, mereka perlulah membuat kempen sayangi sungai. Terima kasih. Saya Nur Sulaika binti Saiful. Berdasarkan artikel Sinarian pada 16 Mac 2019, di Selangor sebanyak 15,000 lebih kilang dan industri berlesen direkodkan pihak berkuasa tempatan beroperasi di dua lembangan sungai utama yang mengekalkan air minum akhir, iaitu Sungai Selangor dan Sungai Langat. Tidak termasuk jumlah kilang dan industri yang beroperasi secara haram. Mereka berpotensi menjadi sumber pencemaran utama sungai. Contohnya pencemaran bau di Sungai Perak, iaitu dia terjejas dengan pencemaran najis lembu. Pencemaran sungai bukan sahaja menjejaskan kesihatan, malah sumber makanan, ekonomi, kepupusan kehidupan semula jadi di sungai, dan akan berlaku peningkatan kos ke loji rawatan air dan aktiviti pelancongan. Kita teruskan kepada pengacara yang lain. Assalamualaikum, saya Iman. Saya akan membahas tentang apa itu sungai kita. Sungai merupakan pembekal sumber air kepada semua manusia. Melalui sungai, manusia dapat minum, mandi dan mencuci pakaian. Sungai merupakan pembekal sumber makanan. Sungai juga menjadi lokasi yang menarik kunjungan kepada pelancong di dalam negara kita dan di luar negara. Hal ini demikian, sungai wajar dijaga agar kebersihannya akan terus terpelihara. Punca-punca ini kerana punca-punca pencemaran sungai yang menyebabkan pencemaran kepada sungai ialah seperti pembuangan sisa pepejal ke dalam sungai. Pembuangan sisa pepejal ke dalam sungai. Contohnya ialah sesetengah anggota masyarakat mengambil jalan mudah dengan cara membuang sampah ke dalam sungai apabila mereka melakukan kerja-kerja pembangunan
mereka menganggap sungai sebagai tong sampah. Sungai menjadi kotor, banyak hidupan akuatik yang pupus. Tahu tak aku cakap gini. Pembuangan sisa kumbahan terus. Kedua, pembuangan sisa kumbahan terus ke sungai. Seperti terdapat kilang yang membuang sampah, terdapat kilang yang membuang sisa kumbahan terus ke sungai tanpa merawat terlebih dahulu. Seperti kumbahan-kumbahan minyak yang datangnya daripada kilang dan mereka buang terus ke dalam sungai. Pengusaha bertindak sedemikian kerana mahu menjimatkan kos. Sisa kumbahan banyak mengandungi toksik yang boleh mengancam flora dan fauna sesebuah sungai. Jadi kalau mereka yang di luar sana, kita semua masyarakat membuang dekat dalam sungai, ia boleh menyebabkan kita kehilangan akuatik, flora dan fauna. So ia boleh menyebabkan haiwan-haiwan seperti ikan akuatik kat dalam air lah pupus, matilah, banyak mati. Sebab ikan pun adalah salah satu punca rezeki, punca makanan kita manusia. So tak ada ikan, tak adalah makanan untuk kita. Terima kasih. Okey, bersama saya kembali Fatimah binti Wahid kepada rancangan sungai kita. Okey, pada pendapat saya sungai kita ni amatlah berharga, walaupun sungai kita ni adalah sungai buatan oleh orang kita. Yang dulu kali ni saya mendengar cerita dong yang bahawa sungai ni adalah tempat pembuangan segala-galanya sisanya. Orang dulu kata sini adalah tempatnya membuang segala sisa najis, kecil, makanan, sisa kumbahan dan sebagainya. Tapi sekarang sungai kita adalah merupakan sungai untuk pelancongan dan rekreasi di mana setiap orang Melaka boleh mengunjungi. Saya juga berpendapat bahawa kita harus menjaganya sebagai rakyat Malaysia. Sungai sekarang kini penting kerana apabila pada cuaca kemarau, sungai adalah salah satu sumber air juga, walaupun perlu ditapis berpuluhan kali untuk mendapatkan punca air yang bersih. Pada saya, sungai adalah perkara yang paling penting kita harus menjagai. Walaupun kita harus menjaga pokok-pokok dan tanaman-tanaman di sekelilingnya. Semenjak cuaca panas yang berlarutan, pokok-pokok semakin mati dan kita harus menanamkan semula agar bumi kita sejuk sentiasa. Sungai juga menjadi sumber air kepada pokok-pokok untuk segar sentiasa. Dan sungai juga menjadi tempat kita untuk sejuk, di mana kita boleh bertenang tanpa adanya cuaca yang panas. Dan sungai kita juga adalah sungai yang boleh menenangkan kita apabila kita berrekreasi bersama keluarga. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kembali saya lagi, sungai adalah satu sumber yang penting kepada kehidupan seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Namun pada hari ini banyak insan-insan yang mencemari anugerah yang telah diberi oleh Tuhan ini. Antara kesan-kesan mencemari sungai ialah kepupusan kehidupan sungai. Perkara ini dapat memupuskan kehidupan di dalam sungai seperti ikan dan sebagainya. Perkara ini juga menghilangkan sebuah makanan untuk kita. Seterusnya, perkara ini juga menjejaskan industri pelancongan seperti sungai kita tercemar, pelancong dari luar negara tidak dapat merasai keindahan sungai di negara kita. Di samping itu, kesan lain mencemarkan sungai kita ialah kekurangan sumber air dan laluan air. Perkara ini boleh menyebabkan rumah-rumah persekitaran berasa tidak selesa kerana air berkurangan dan menjadi sedikit berbau. Contoh kesan lain daripada industri pelancongan terjejas dan ekonomi di dalam negara kita menurun. Perkara inilah menjadi negara kita tidak maju sampai sekarang. Akhir sekali, haiwan-haiwan atau spesies endemik pupus kerana mereka tidak dapat tempat tinggal.
Kesimpulannya, kita haruslah menjaga aliran sungai untuk anak-anak didik kita pada masa hadapan dan anak kita di Malaysia. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya. Sungai adalah nadi kehidupan yang milik kita bersama. Justru masyarakat merupakan ejen utama yang dapat membantu kerajaan mengurangkan masalah pencemaran sungai. Usaha menjaga dan memelihara sungai supaya sentiasa lestari adalah berkait soal kesedaran dan sikap komuniti. Jika semua ahli masyarakat ambil kisah dan menjaga sungai, kita akan dapat menikmati kualiti hidup yang lebih baik dan cermat serta sihat. Seperti yang akan saya katakan tadi, sungai juga penting untuk berfungsi sebagai habitat kepada flora dan fauna. Dalam usaha memelihara kekayaan khazanah alam semula jadi ini, sungai merupakan antara tulang belakang kepada ekosistem tersebut. Pelbagai spesies kehidupan marine, darat dan udara di sungai yang bergantung kepada sungai sebagai sumber makanan, minuman dan juga tempat tinggal. Ibu bapa harus menegaskan kepada anak-anak untuk menjaga kebersihan sebagai budaya kita. Dengan ini kita dapat mengurangkan kes pembiakan nyamuk Aedes. Dah, sekian, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Liman. Sekarang saya akan memberitahu cara-cara untuk mengekalkan keindahan sungai kita. Pertama sekali, pihak berwajib seperti NGO dan pihak swasta mestilah menganjurkan kempen Cintailah Sungai Kita secara berterusan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan sungai. Kempen juga lebih berkesan jika diwara-warakan melalui media massa seperti televisyen, radio, media sosial, TikTok dan sebagainya. Kerap mengadakan aktiviti gotong royong membersihkan sungai, melibatkan semua orang lapisan masyarakat dan dapat menangani masalah sungai yang kotor. Gotong royong juga diharapkan dapat memupuk perasaan cinta akan sungai. Yang kedua, tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas dan berterusan perlu mengenakan tindakan tegas kepada pesalah-pesalah seperti mengenakan kompaun yang lebih tinggi dan penjara mandatori. Sekian dari saya, terima kasih. Fatimah binti Wahid daripada DPK SEM 2 Sekolah Sains Sosial bernomborkan matrik B100001429. Saya pun dari Sekolah Sains Sosial SEM 2. Nombor matrik saya BI 000141. Saya Rasinadia binti Nazaruddin daripada SEM 2 DPK dari Sekolah Sains Sosial. Nombor matrik saya BI 00128. Saya Liman binti Fakaruddin dari DPK SEM 2 Sekolah Sains Sosial bernomborkan matrik BI 00011388. Sekian, terima kasih.